Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana minggu ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita dorongan dan kekuatan untuk memanfaatkan masa lapang yang kita ada dengan pengajian bahasa Arab ini. Mudah-mudahan masa kita diberkati oleh Allah dan mudah-mudahan usaha kita dikira sebagai amal soleh yang besar ganjaran pahala di sisi Allah, insya-Allah. Baik, mari kita mulakan perbincangan bahasa Arab kita. 2 minggu lepas kita telah membincangkan tajuk isim fa'il. Mari kita ulang kaji sekali pintas. Isim ialah kata nama. Fa'il ni ialah sejenis kata nama yang terjemahannya kena tambah perkataan orang yang ataupun imbuhan pe. Baik, untuk isim fa'il ni ada banyak patternnya. Pattern yang paling asas ialah pattern fa'il. Baik, dalam bahasa Arab banyak perkataan yang menggunakan pattern fa'il dan perkataan itu ada dalam bahasa Melayu. Antara perkataan yang menggunakan pattern fa'il ni ialah bakhil, orang yang kedekut; jahil, orang yang bodoh; akil, orang yang berakal; baligh, orang yang sampai; alim, orang yang berilmu; arif, orang yang tahu; hakim, orang yang menghukum; hafiz, orang yang hafal, orang yang memelihara. Baik, semua perkataan ni terjemahannya ada perkataan orang yang. Sebab apa ada perkataan orang yang? Sebab pattern dia sama dengan pattern fa'il. Apa maksud sama pattern? Maksud sama pattern ialah huruf tengahnya ada tambah alif. Ada tambah alif. Asalnya alif ni tak ada. Akil ni asalnya akal. Jahil ni asalnya jahal. Alif tu tak ada, tapi ditambah alif. Kemudian selepas alif baris bawah. Selepas alif baris bawah. Selepas alif baris bawah. Baik, jadi samalah patternnya dengan fa'il. Jadilah dia isim fa'il, maka terjemahannya kena tambah perkataan orang yang. Baik, seterusnya mari kita ulang kaji sikit. Kita bincang lebih detail tentang pattern fa'il tadi. Baik, asal pattern fa'il ni diambil daripada pattern fa'ala. Baik, maksudnya ialah asal perkataan sebelum ada tambah alif ni, sebelum tambah alif ni asal perkataan kebanyakannya menggunakan pattern fa'ala. Contohnya perkataan hasada. Baik, hasada ni asal perkataan tu lah. Kalau perkataan tu berada pada bentuk yang asalnya, kita tak ada tambah huruf apa-apa, maka dia dah jadi fi'il madi. Kalau fi'il madi, terjemahannya kena tambah perkataan dia telah. Baik, hasada maksudnya dia telah dengki. Kalau saya nak perkataan orang yang, saya tak nak dia telah, saya nak tambah perkataan orang yang dengki, maka saya kena guna pattern fa'il. Maksud kena guna pattern fa'il ialah saya kena tambah alif. Selepas alif baris bawah hasada tu akan jadi
hasid. Kalau hasad salah. Hasad salah, dia mesti selepas alif baris bawah, hasid. Hasid maksudnya orang yang dengki ataupun pendengki. Baik. Seterusnya, isim fa'il. Ada sebahagiannya dia tak guna pattern fa'il, dia guna pattern lain, dia guna pattern muf'il. Baik, pattern muf'il ni dia tak tambah alif, dia tak ada alif pun, dia tambah mim kat depan ni. Dalam bahasa Arab banyak juga isim fa'il yang menggunakan pattern ni. Mari kita lihat contohnya. Contoh isim fa'il yang menggunakan pattern muf'il ni ialah muslim, orang yang menyerahkan. Mufti, orang yang memfatwakan. Mukmin, orang yang beriman. Mursyid, orang yang menunjukkan. Baik, biasanya kalau pattern begini, dia punya terjemahan kena tambah imbuhan me dengan kan. Biasanya lah, tapi tak semua. Baik, biasanya kalau pattern muf'il ni terjemahannya kena tambah perkataan kena tambah imbuhan me dengan kan. Contoh mursyid. Mursyid, orang yang menunjukkan. Mufti, orang yang memfatwakan. Muslim, orang yang menyerahkan. Cuma tak semualah ada me dengan kan. Contohnya mukmin. Mukmin ni maksudnya ialah orang yang beriman. Baik, kebiasaannya kalau pattern begini ada me dengan kan. Baik, mari kita bincang lebih detail lagi. Minta maaf. Mari kita tengok pattern yang seterusnya. Pattern yang seterusnya. Baik, isim fa'il kita kata tadi dia ada banyak pattern. Pattern yang paling asas fa'il. Kemudian muf'il. Yang seterusnya mufa'il. Baik, pattern ni tak ada alif. Pattern ni dia ada syaddah. Syaddah, kemudian dekat depan ada mim baris depan. Baik, banyak juga isim fa'il yang menggunakan pattern ni. Mari kita tengok contohnya. Baik, contoh isim fa'il yang menggunakan pattern mufa'il. Contohnya ialah muallim. Muallim maksudnya orang yang mengajarkan. Muzakkir, orang yang mengingatkan. Muballigh, orang yang menyampaikan. Mufassir, orang yang menjelaskan. Baik, semua ni adalah isim fa'il. Terjemahan dia kena tambah perkataan orang yang. Cuma yang ni dia tak guna pattern fa'il. Yang ni dia guna pattern mufa'il. Baik, kalau pattern mufa'il ataupun yang tadi muf'il, kebiasaannya terjemahannya ada imbuhan me dengan kan. Kenapa ada me dengan kan? Sebab fi'il madi dia pun ada me dengan kan. Fi'il madi dia fi'il madi 4 huruf. Baik. Okey, biasanya mana-mana perkataan isim, apa-apa nama isim tu dia berasal daripada fi'il madi. Fi'il madi ada 3 huruf, ada yang 4 huruf. Baik, kalau fi'il madi tu 3 huruf, patternnya fa'ala. Kita nak tukar jadi isim fa'il, kita kena guna pattern fa'il. Kalau fi'il madi tu 4 huruf, ada hamzah, ada me dengan kan, dia punya isim fa'il kena guna pattern muf'il. Kalau fi'il madinya ada syaddah, syaddah tu biasanya me dengan kan. Isim fa'ilnya pun kena ada me dengan kan juga, tapi kena guna pattern mufa'il. Baik, mari tengok contoh supaya kita lebih jelas tentang teori yang kita sedang bincangkan ini. Contoh, jumpa perkataan nazala. Nazala sama pattern dengan fa'ala. Terjemahan nazala, dia telah turun. Kalau saya nak kata orang yang turun, saya kena guna pattern ni. Saya kena guna pattern ni, maksudnya saya kena tambah alif. Saya kena tambah alif. Selepas alif baris bawah, bunyinya jadi nazil. Nazil maksudnya orang yang turun, tak ada me dengan kan. Baik. Kalau fi'il madinya anzala, sama pattern dengan af'ala. Yang ni ada me dengan kan. Kalau nak tukar jadi isim fa'il, kena guna pattern muf'il. Baik, dekat pattern muf'il ni, huruf hamzah ni kita gantikan dengan mim. Kemudian huruf tengah ni baris bawah. Huruf tengah dia, ain dia ni semua sama baris bawah. Jadilah munzil. Munzil maksudnya orang yang menurunkan.
Baik. Contoh yang seterusnya, jumpa perkataan nazzala. Nazzala ni fi'il madi 4 huruf. Dia ada syaddah. Dia jadi 4 huruf tu sebab ada syaddah ni. Baik, kalau ada syaddah sama macam hamzah ni, sama biasanya ada me dengan kan. Baik, terjemahan nazzala, dia telah menurunkan. Kalau orang yang menurunkan, munazzil. Tadi kalau orang yang turun, nazil. Orang yang turun maksudnya orang tu yang turun. Tapi kalau munazzil ataupun munzil, maksud dia orang yang menurunkan. Orang yang menurunkan harga. Orang tu tak turun, tapi yang turun harga. Baik, mudah-mudahan jelas di situ. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pindah ke tajuk yang baru untuk minggu ini. Tajuknya ialah isim maf'ul. Baik, ulang kaji sikit. Isim ni kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab ialah sejenis perkataan yang tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, maf'ul ni pula sejenis isim yang mana terjemahannya kena tambah perkataan orang yang di, ataupun yang di, ataupun di saja. Yang penting kena tambah imbuhan di. Ulang lagi sekali, isim maf'ul ialah sejenis isim yang mana terjemahannya kena tambah perkataan orang yang di, ataupun yang di, ataupun kalau tak sesuai, letak saja perkataan di. Yang penting kena tambah imbuhan di. Baik, untuk isim maf'ul ni ada banyak juga pattern dia. Tapi pattern yang asas ialah maf'ul. Baik, pattern maf'ul ni maksudnya ialah ada tambah mim. Okay, maksud pattern maf'ul ni, maksud pattern begini ialah pattern ni ada tambah mim, kemudian dekat tengah dia huruf waw, sebelum waw baris depan. Baik, untuk lebih jelas, mari kita bincangkan lebih detail lagi. Baik, isim maf'ul ialah sejenis isim yang terjemahannya kena tambah perkataan orang yang di ataupun yang di. Pattern dia ialah maf'ul. Baik, pattern maf'ul ni berasal daripada pattern fa'ala. Baik, pattern maf'ul ni berasal daripada fa'ala. Baik, contoh perkataan yang ikut pattern fa'ala ni ghafara. Ghafara terjemahannya dia telah ampun. Baik, yang ni terjemahannya ada dia telah sebab patternnya fa'ala. Kalau saya tukar ghafara tu, saya tukar jadi maghfur. Maghfur, saya tambah mim. Saya tambah mim, kemudian tengahnya saya letak huruf waw sebelum waw baris depan. Maka terjemahan dia sekarang ni tak ada dia telah. Terjemahan dia kena tambah perkataan orang yang di. Baik, kat sini maghfur maksudnya ialah orang yang diampun. Baik, ulang lagi sekali. Maghfur terjemahan dia orang yang diampun, ataupun terjemahannya yang diampun, ataupun diampun. Baik, mari tengok contoh yang lain. Jumpa perkataan la'ana. La'ana patternnya sama dengan fa'ala, tak ada tambah huruf apa-apa. Huruf la'ana ni, tiga-tiga huruf tu ialah huruf asal. Kalau huruf asal semua huruf baris atas, maka dia dah jadi fi'il madi. Kalau fi'il madi terjemahannya kena tambah dia telah. Baik, terjemahan la'ana, dia telah laknat. Kalau saya nak kata orang yang dilaknat, saya kena tukar la'ana tu bagi jadi sama dengan maf'ul. Maksud kena bagi sama ialah saya kena tambah mim dengan waw. Baik, la'ana tambah mim dengan waw, bunyinya akan jadi mal'un. Mal'un, kita tambah mim dengan waw. Baik, mim ni kena baris atas, huruf keduanya mati, kemudian sebelum waw ni baris depan. Mal'un. Mal'un tu maksudnya orang yang dilaknat. Kalau dekat Malaysia ni, orang Malaysia sebut mal'un. Mal'un tu bahasa Arab sebutan yang sebetulnya mal'un. Baik, okay, mari kita tengok contoh yang lain supaya lebih jelas. Katalah jumpa perkataan sabaqo. Terjemahan sabaqo ada dia telah. Sabaqo terjemahannya dia telah mendahului. Kalau saya nak kata orang yang didahului, saya kena tambah mim dengan waw.
bunyinya akan jadi masbuk. Masbuk. Siapa yang pergi masjid, dia pergi waktu imam dah solat, maka ketika itu dia adalah orang yang didahului. Waktu tu imam dan yang lain telah mendahului dia, maka dia orang yang didahului, jadi dipanggil masbuk. Masbuk tu maksudnya orang yang didahului. Maksud orang yang didahului ialah ada orang dah kat depan dia, dia kat belakang. Baik, contoh yang lain, perkataan khalaqa. Khalaqa terjemahannya dia telah cipta. Kalau saya nak kata orang yang dicipta ataupun yang dicipta, saya kena tambah mim dengan waw, bunyinya akan jadi makhluk. Makhluk. Makhluk maksudnya ialah orang yang dicipta. Baik, mari kita tengok contoh isim maf'ul dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan melihat contoh ni kita lebih faham dan kita ingat teori yang kita bincangkan ini sampai bila-bila, insya-Allah. Baik, mari tengok contoh yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari lihat terjemahan dahulu, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Baik, dalam ayat ini kita nak cari isim maf'ul. Isim maf'ul kita dah bincang tadi, dia punya pattern maf'ul. Pattern maf'ul tu macam mana nak kenal? Kita cari perkataan yang ada tambah mim dengan waw. Baik, cuba cari dalam ayat ni yang ada mim kat depan. Mim kat depan ni, tengah dia kena ada waw. Baik, ada waw kat sini. Baik, ada mim dengan waw. Sama tak dengan maf'ul? Maghdub maf'ul, sama bunyi dia kan? Baik, kalau sama maka dia adalah isim maf'ul. Terjemahan dia orang yang dimurkai. Baik, ulang lagi sekali. Maghdub. Maghdub, alif lam ni abaikan. Alif lam ni dalam ilmu nahu, dia tanda isim yang khusus. Baik, kalau dalam tafsiran, al-maghdub ni merujuk khusus kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ni orang yang dimurkai. Sebab apa dimurkai? Sebab dia tahu tapi dia sembunyikan apa yang dia tahu tu. Dia tahu tapi dia tak buat, maka mereka ni dimurkai. Baik, abaikan alif lam. Tengok maghdub. Asal perkataan maghdub tu tak ada pun mim dengan waw. Asal perkataan maghdub, mim dengan waw ni tidak ada. Asalnya ghadiba. Baik, terjemahan ghadiba, dia telah murka. Kalau orang yang dimurkai, maghdub tambah mim dengan waw. Asalnya ghadiba. Asal perkataan dalam bahasa Arab kadang-kadang guna pattern fa'ala, kadang-kadang ada yang guna pattern fa'ila. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terjemahannya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, ayat ni cerita tentang tentera bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Raja Abrahah dulu datang nak menghancurkan Mekah, tapi mereka telah diserang oleh burung-burung yang datang berbondong-bondong, membawa batu yang terbakar terkena kepada mereka. Jadilah mereka tu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun-daun yang dimakan ulat tu macam mana? Lubang kat belah sana sikit, lubang kat sini sikit, lubang kat situ sikit. Itulah keadaan tentera-tentera bergajah ketika itu. Baik, tengok kat situ, kita nak cari isim maf'ul. Macam mana nak cari isim maf'ul? Tengok pada pattern dia, sama tak dengan maf'ul? Ada tak mim dengan waw? Baik, mari tengok di sini. Ada tak mim? Sini tak ada, sini pun tak ada.
Baik, yang ada mim kat sini makul. Ada mim lepas tu ada waw. Baik, makul sama dengan maf'ul. Maksud sama ialah dia ada mim dengan waw. Asalnya tak ada mim dengan waw. Asal perkataan makul tu akala. Baik, bila sebut asal perkataan fi'il madi, patternnya fa'ala. Terjemahannya kena tambah perkataan dia telah. Kalau makul makul maksud dia orang yang dimakan. Pattern dia sekarang sama dengan maf'ul. Maksud sama ialah dia ada tambah mim dengan waw. Jadi dia dah jadi isim maf'ul, maka terjemahannya kena tambah orang yang di. Tapi kadang-kadang dalam ayat tak sesuai tulis orang yang di. Kadang-kadang sesuai tulis yang di saja. Baik, kat sini terjemahannya yang di. Tak sesuai tulis orang kat situ. Baik, kalau tak sebut yang pun tak apa. Yang penting kena ada imbuhan di ni. Yang penting kena ada imbuhan di. Baik, makul maksudnya ialah orang yang dimakan, ataupun yang dimakan, ataupun dimakan. Baik, seterusnya mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Terjemahannya, tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar orang yang dihalang dari rahmat Tuhan. Baik, nanti orang kafir nanti di hari akhirat mereka tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Islam akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam akan mendapat keampunan, dan dengan sebab mereka dapat keampunan, mereka boleh dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam confirm masuk syurga. Sebab apa? Sebab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi confirm masuk syurga tu tak confirm sama ada dia masuk syurga direct, ataupun hisap dahulu, ataupun masuk neraka dahulu. Baik, masuk syurga confirm, tapi masalahnya ialah tak confirm masuk syurga direct ke, hisap dahulu ke, hisap lama-lama dulu ke, ataupun masuk neraka dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisap, insya-Allah. Baik, tengok kat situ. Kita nak cari isim maf'ul, kita kena cari isim yang ada mim dekat depan. Baik, kat sini tak ada mim. Ni ada tapi kat ujung. Yang ni pun mim ada tapi kat ujung. Baik, yauma izin, pada hari itu. Baik, okay, ni ada mim tapi kat tengah, sebelumnya waw. Sepatutnya mim dulu baru waw kan. Okay, ni bukanlah. Baik, tengok kat sini. Mahjubun, ada mim, lepas tu tengah ada waw. Baik, kat sini lam ni perkataan lain. Lam ni terjemahannya benar-benar. Waw nun dekat ujung tu tanda jamak. Okay, buang lam. Lam tu buang waw nun. Tinggal mahjub. Mahjub sama dengan maf'ul. Baik, mahjubun, kalau buang lam, buang waw nun, tinggal mahjub. Mahjub asal perkataan dia hajaba. Hajaba maksudnya dia telah halang. Hajaba maksudnya dia telah halang. Kalau mahjub maksudnya orang yang dihalang. Pattern dia kat situ sama dengan maf'ul. Maksud sama ialah ada tambah mim dengan waw. Sebelum waw baik depan. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil maw'ud. Terjemahannya, demi hari yang dijanjikan. Baik, dekat dalam ayat itu ada satu isim maf'ul, iaitu perkataan mau'ud. Mau'ud. Baik, asal perkataan mau'ud ialah wa'ada. Wa'ada maksudnya dia telah janjikan. Baik, wa'ada maksudnya dia telah janjikan.
Kalau mau'ud, mau'ud ada tambah mim dengan waw. Ada tambah mim dengan waw ni maksudnya ialah orang yang dijanjikan, ataupun yang dijanjikan, ataupun dijanjikan. Baik, mau'ud tu ialah isim maf'ul. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa syahidin wa mashhud. Terjemahannya, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Baik, tengok kat situ perkataan syahid. Perkataan syahid, pattern dia sama dengan fa'il. Baik, kalau syahid kan, syahid tu pattern dia sama dengan fa'il. Kalau pattern fa'il, terjemahan dia orang yang tak ada imbuhan di. Syahid maksudnya orang yang menyaksikan. Baik, kalau masyhud kena tambah orang yang di, mesti ada imbuhan di. Masyhud maksudnya orang yang disaksikan. Masyhud kat situ ialah isim maf'ul. Asal perkataan dia, asalnya tak ada mim dengan waw. Asalnya 3 huruf. Asalnya syahida. Dalam Al-Quran kita selalu baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baik, perkataan syahida, terjemahannya ada ganti nama diri tersembunyi lah, sebab fi'il. Bila tukar jadi isim maf'ul, isim maf'ul tu isim. Kalau isim tak boleh letak ganti nama di, isim tak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, isim tak ada ganti nama diri tersembunyi. Masyhud tu maksudnya yang disaksikan, ataupun orang yang disaksikan. Baik, kita tahu dia isim maf'ul sebab ada tambah mim selepas mim mati, kemudian ada waw sebelum waw baris depan. Sama pattern dengan maf'ul tu. Baik, mari tengok contoh yang lain lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Terjemahannya, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenali, pada hari yang diketahui. Baik, kita nak cari dalam ayat itu isim maf'ul. Baik, isim maf'ul dalam ayat itu ada 2. Macam mana nak tahu? Kita cari isim yang ada mim dengan waw. Baik, tengok miqat. Miqat ada mim, tapi tengah-tengah dia tak ada waw. Jadi dia bukan isim maf'ul. Isim maf'ul ni dia punya mim tu kena pada atas. Baik, kat sini ada 2, majmu'un. Baik, tengok perkataan majmu'un. Majmu'un tu asal perkataan dia jama'ah. Jama'ah terjemahannya dia telah kumpulkan. Kalau majmu' maksudnya ialah orang yang dikumpulkan. Baik, kat sini terjemahannya ditulis kat situ akan dikumpulkan. Baik, kat sini tak ada tulis pun orang yang, tak ada tulis pun yang kan. Tapi kat situ ada imbuhan di. Imbuhan di tu yang penting. Isim maf'ul ni terjemahan dia mesti letak perkataan imbuhan di. Kadang-kadang terjemahannya orang yang di, kadang-kadang yang di, kadang-kadang di saja, dipukul, ditumbuk. Baik, yang penting kena ada imbuhan di. Baik,